Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Kedah menentang PSM Makassar, yang mana Kedah kalah 2-1 dalam saingan semi-final AFC Cup ASEAN Zone. Pada perlawanan ni, bagi saya keputusan 2-1 itu adalah satu keputusan yang sedikit untuk pasukan PSM Makassar, yang mana sepatutnya mereka boleh menjaringkan 3, 4 ataupun 5 gol sekiranya mereka berjaya untuk memanfaatkan peluang-peluang yang telah terhidang. Dan untuk Kedah, nasib baik juga apabila kecemerlangan Ifwat di separuh masa yang pertama berjaya untuk menghalang percubaan-percubaan berbahaya dari pemain-pemain PSM Makassar untuk menyelamatkan gawang gol beliau daripada dibelasah. Jadi kena terima kasih banyaklah dekat Ifwat apabila persembahan defend agak hambar, namun beliau berjaya untuk memastikan yang Kedah tidak dibelasah lebih daripada 2 gol pada perlawanan semalam. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan corak ataupun saya akan mulakan dengan ulasan kepada PSM Makassar dahulu. Sebab apa? Sebab mereka menang dan boleh dikatakan taktikal mereka lebih teratur, lebih tersusun dan sangat-sangat ofensif ketika first half, ketika mereka berjaya untuk menjaringkan 2 gol dalam masa 50 minit. Baiklah, apa yang saya suka tentang corak permainan PSM Makassar ini? Yang pertama adalah tentang shape ataupun formation mereka ketika mereka menyerang, yang mana kita boleh lihat mereka akan meletakkan satu centre back sahaja di belakang, iaitu Fernandes, untuk mereka melakukan serangan, dan mereka akan meletakkan 3 di bahagian midfield dan selebihnya mereka akan push forward dibantu oleh Everton dan juga Plum di bahagian hadapan. Jadi itu adalah satu taktikal yang baguslah ketika mereka menyerang, apabila mereka berani untuk meletakkan satu centre back sahaja untuk menambahkan bilangan player di bahagian hadapan ketika mereka menyerang. Dan kita boleh lihat pada perlawanan ini, apabila mereka menyerang, mereka banyak exploit di bahagian kiri dan juga bahagian kanan Kedah, iaitu di bahagian kiri mereka ada Pratama, di bahagian kanan mereka ada Sayuri, yang mana kedua-dua pemain ini memang memberi ancaman yang sangat berbahaya ke arah gawang pasukan Kedah. Di bahagian kanan Kedah yang diketuai oleh Amirul Hisham ketika first half sebelum diganti oleh Kamel, kita boleh tengok bagaimana bahagian kanan Kedah diexploit, ditembusi, dipenetrate begitu sahaja oleh pemain muda Indonesia ini yang hanya berusia 22 tahun. Memang dialah yang menjadi anggota ataupun nadi utama pasukan PSM Makassar di bahagian kiri. Manakala Sayuri di bahagian kanan pun banyak kali dia berjaya untuk melepasi marking yang dilakukan oleh Arif Farhan dengan kelincahan beliau dengan positioning yang tepat, dengan pandai untuk meletakkan diri dalam kedudukan yang tepat untuk menerima bola. Memang kepantasan beliau pun menjadi ancaman kepada benteng pertahanan Kedah lah. So Sayuri dan juga Pratama antara dua winger yang memang menjadi ancaman kepada pasukan Kedah pada perlawanan semalam. Itu yang boleh saya katakan yang saya suka yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat di bahagian tengah dan juga bahagian attacking pasukan PSM Makassar, kita boleh tengok bagaimana Everton dan juga Plum berjaya untuk mendominasi bahagian tengah dengan sangat cemerlang, terutamanya di bahagian final third pasukan Kedah. Kita boleh tengok Plum walaupun mempunyai fizikal yang agak besar, tetapi beliau berjaya menunjukkan yang beliau boleh menjadi connector ataupun menjadi perancang, playmaker kepada gerakan-gerakan yang tercipta oleh pasukan PSM Makassar di bahagian tengah. Senang cerita, Plum berjaya untuk menjadi connector dan juga berjaya untuk link up play dengan bahagian serangan dengan sangat baik, dan beliau juga rajin di bahagian tengah untuk turun dan naik bagi memberi support dan juga meminta bola. Dan dalam pada masa yang sama, beliau juga menjadi key player kepada pasukan PSM Makassar untuk memassing ataupun melakukan passing ke bahagian hadapan melalui hantaran-hantaran yang tepat, yang mana beliau mempunyai passing accuracy dan juga vision yang tepat untuk beliau open game kepada bahagian wide area. So beliau antara nadi utamalah untuk PSM Makassar di bahagian tengah. Selain di bahagian wide area, ada Sayuri dan juga Pratama yang sering memberi ancaman kepada barisan pertahanan pasukan Kedah. Dan yang terakhir, apa yang boleh saya puji tentang pasukan PSM Makassar adalah daripada segi defending shape mereka, terutamanya Fernandes lah,
Yang mana untuk perlawanan ni macam biasa, kita faham Kedah menggunakan corak permainan ataupun taktikal dengan long ball direct untuk mencari road tengah. Tetapi Fernandes berjaya untuk menjalankan tugas beliau dengan sangat baik daripada segi man marking dalam 60 minit ketika perlawanan sebelum beliau dikenakan kad kuning yang kedua dan dikenakan kad merah. Jadi beliau berjaya untuk merantai segala pergerakan road tengah untuk memastikan yang road tengah tak berada dalam kedudukan yang bebas untuk menggerakkan serangan ke arah gawang PSM Makassar. Jadi memang satu perancangan dan juga boleh saya katakan taktikal yang bagus dari PSM Makassar apabila bertemu dengan pasukan Kedah pada perlawanan semalam. Walaupun pasukan Kedah ada lebihan number daripada segi pemain, mereka bermain dengan 9 orang untuk PSM Makassar. Mungkin kita boleh kira 10 orang sahaja sebab 60 minit selepas 60 minit barulah Fernandes kena kad merah. So Kedah bermain 30 minit awal tanpa ada Fernandes, tetapi Kedah still lagi tak boleh nak comeback dengan masa tambahan 7 minit. Tetapi itu tidak menidakkanlah yang PSM Makassar adalah lebih baik dari segi taktikal. Jadi boleh saya simpulkan di sini untuk PSM Makassar, mereka adalah tim yang mengkaji corak permainan Kedah dan mereka punya taktikal berjaya untuk counter corak permainan Kedah yang lebih direct. Boleh dikatakan Kedah tiada urgency, Kedah tiada idea untuk attack, lebih kurang sama ketika first half kita boleh tengok memang Kedah tak boleh nak buat apa-apa. Jadi congrats lah untuk PSM Makassar yang berjaya untuk layak ke final ASEAN Zone untuk AFC Cup. Akan bertemu sama ada KL ataupun pasukan Viettel daripada Vietnam. Jadi itu untuk pasukan PSM Makassar. Kita masuk pula untuk pasukan Kedah. Apakah kekurangan pasukan Kedah pada perlawanan ni? Kita lihat selepas 60 minit yang pertama, Fernandes kena red card dan daripada situ Kedah cuba untuk all out attack ataupun menyerang secara penuh lah ke arah gawang pasukan PSM Makassar. Dan benda tu berjaya. Namun Kedah boleh dikatakan tiada idea di bahagian attacking third bagaimana mereka untuk penetrate ataupun masuk ke dalam D-box pasukan PSM Makassar. Dan mereka hanya boleh untuk melakukan shoot on target yang mana menembusi jaring melalui pergerakan Fayyad Zulkifli sahaja. Dan benda tu boleh dikatakan kepada saya agak terlewat. Sebab apa? Sebab waktu tu pun pemain-pemain PSM Makassar dah mula untuk bertahan disebabkan mereka tahu mereka kehilangan seorang pemain dan memang mereka kena main fully defend lah. Dan pada minit-minit keberapa selepas itu PSM Makassar bermain pula dengan 9 orang. Sekali lagi Kedah gagal untuk memanfaatkan peluang-peluang tersebut untuk menyamakan kedudukan walaupun masa tambahan dah dimasukkan sehingga 7 minit. Jadi apakah kelemahan Kedah pada perlawanan ni? Yang pertama, kelemahan Kedah kalau kita lihat pada perlawanan ni adalah di barisan pertahanan, yang mana barisan pertahanan pasukan Kedah agak longgar di bahagian fullback, iaitu bahagian Amirul Hisham ketika first half, bahagian Arif Farhan di perlawanan ini di bahagian kiri. So kanan dan kiri pasukan Kedah ni memang nampak longgar. Apabila winger-winger pasukan PSM Makassar ni dengan mudahnya boleh tembusi mereka, dengan mudahnya boleh exploit dan sebagainya. Kita boleh tengok bagaimana Sayuri yang tidak dimarking dan boleh untuk bergerak bebas di kawasan kanan memberi ancaman. Dan kita boleh tengok di bahagian kanan Pratama, pemain muda yang boleh untuk menembusi Amirul Hisham. Jadi benda itulah yang menyebabkan Kedah sedikit alpa lah untuk bahagian fullback. Sebab apa? Sebab mereka tak boleh nak cook ataupun tak boleh nak halang ataupun tak boleh nak mengatasi pergerakan pemain-pemain winger yang laju dari PSM Makassar. Manakala untuk centre back pasukan Kedah pula, kita boleh lihat daripada segi sizing dan juga fizikal, pemain-pemain PSM Makassar mempunyai sizing dan juga fizikal serta technical individu yang lebih baik daripada segi ball control. Kita boleh tengok walaupun Plum mempunyai fizikal yang besar, tetapi beliau banyak menggerakkan ataupun mencipta gerakan-gerakan berbahaya dan berjaya untuk memastikan yang back tengah Kedah Rodney Kelvin dan juga Akmal Zahir tak mampu menghalang gerakan ataupun passing yang dilakukan oleh beliau di bahagian tengah. So benda tu sangat kritikal untuk bahagian pertahanan. Daripada segi man marking, mereka banyak off position dan mereka banyak bagi space kepada pemain-pemain PSM Makassar untuk exploit dan masuk ke dalam D-box pasukan Kedah. Namun nasib baiklah Ifwat bertindak cemerlang terutamanya di first half untuk menafikan beberapa percubaan daripada PSM Makassar daripada Kedah di belasah lebih awal. Itu yang pertama, kelemahan di bahagian pertahanan. Kelemahan yang kedua
adalah di bahagian tengah. Kita boleh lihat apabila Kedah cuba bermain dalam sistem double pivot ketika first half, iaitu Sarawak dan juga Fazrul Daniel. Tetapi kehadiran dua player ni sekali lagi tidak memberi impak yang positif ketika Kedah diserang. Apabila kedua-dua pemain ini tidak boleh dikatakan menunjukkan corak bertahan yang bagus apabila mereka lebih kepada ball watching, dan sekali lagi mereka membiarkan pemain-pemain PSM Makassar untuk exploit dan juga menguasai bahagian tengah pasukan mereka dan berjaya untuk mencipta gerakan-gerakan menarik. Jadi tiada function untuk dikatakan kepada dua defensive midfielder untuk membuat kerja secara bertahan. Jadi benda itu juga menjadi punca kepada permasalahan pasukan Kedah. Dan untuk attacking midfielder, kita boleh lihat walaupun Aiman Afif diletakkan, nampaknya tiada pergerakan-pergerakan yang berbahaya berjaya dicipta oleh Aiman Afif ketika perlawanan semalam. Kalau kita nak bandingkan Aiman Afif dan juga Plum dari PSM Makassar, memang corak permainan yang berbeza, dan walaupun usia mereka berbeza, kita boleh lihat sepatutnya Aiman Afif boleh create lah beberapa gerakan yang menarik, tetapi nampaknya rancangan-rancangan ataupun playmaker pasukan Kedah ni seakan-akan tidak kreatif dan tiada idea bagaimana mereka nak penetrate pemain-pemain ataupun nak masuk ke dalam D-box pasukan PSM Makassar. Itu yang menjadi punca kepada corak permainan pasukan Kedah agak terlalu statik dan tidak banyak bergerak. Apabila bahagian tengah pun tidak beberapa nak hidup, sama ada daripada segi defending ataupun daripada segi attacking, memang tiada urgency langsung, tiada idea. Itu yang berpunca kepada permasalahan pasukan Kedah. Dan kita lihat kepada winger, iaitu Mardi dan juga Fayad. Saya tidak menafikan yang Mardi dan juga Fayad bermain dengan baik. Mereka berjaya untuk menunjukkan satu corak permainan yang baik di bahagian kanan dan juga bahagian kiri. Fayad lah yang boleh saya nampak paling positif dalam skuad pada perlawanan semalam, apabila banyak gerakan-gerakan beliau berjaya untuk mengucar-ngacirkan pertahanan lawan. Cumanya ada kurang sedikit kepada Mardi, yang mana pada perlawanan ni kita boleh lihat Mardi beberapa kali menggunakan kelebihan individu kepada beliau, dan beliau banyak menggunakan kelebihan individu tersebut untuk beat pertahanan pasukan PSM Makassar. Tetapi banyak gerakan-gerakan yang dicipta oleh beliau gagal dan berjaya dibaca dengan mudah oleh pemain-pemain PSM Makassar. Bahkan boleh dikatakan tindakan Mardi walaupun menunjukkan performan yang agak bagus, tetapi beliau agak selfish dan juga agak tamak, yang mana ada satu gerakan sekiranya beliau boleh buka kepada Fayad yang dah ada open space, kemungkinan Kedah boleh bangkit lebih awal, tetapi lambat untuk buat decision. Boleh saya katakan permainan Mardi pada perlawanan semalam menunjukkan satu performan yang mana beliau masih lagi kekurangan keyakinan diri. Nampak confident level yang ada pada Mardi semalam, banyak pergerakan-pergerakan yang cuba dilakukan tidak menjadi. Itu yang saya nampak lah untuk pasukan Kedah. Dan untuk striker Ronald Ngah, macam saya cakap, 60 minit yang pertama dengan kehadiran Fernandes, beliau sedang dimarking dengan sangat-sangat rapat, dengan sangat tight, tanpa pergerakan dan tidak boleh dibiarkan bebas langsung. So Ronald Ngah memang tak berfungsi, susah nak bergerak dan sebagainya. Dan boleh saya katakan itu kelemahan daripada Ronald Ngah sendiri apabila gagal untuk mencari jalan bagaimana untuk keluar daripada man marking yang dilakukan oleh pemain PSM Makassar, sama ada melakukan check in, check out, off ball movement dan sebagainya. Jadi secara kesimpulannya, semalam Kedah bermain boleh dikatakan 60 minit sebelum kena kad merah tu memang tiada urgency, tiada idea, dan memang boleh nak dikatakan kualiti Kedah hanya sampai situ sahaja. Memang boleh sampai situ saja. PSM Makassar mempunyai kualiti yang lebih baik untuk mereka masuk ke final AFC Cup ASEAN Zone. So kena terima hakikat lah yang Kedah semalam bermain di bukannya tahap mereka di saingan AFC Cup. Mereka boleh comeback stronger, tetapi itu bukanlah tahap yang memuaskan. Kita tahu daripada prestasi Liga lagi, Kedah dah mula menunjukkan performan yang kurang bagus. Sekarang di AFC Cup pun Kedah masih lagi bawa performan yang sama, dan siapa peminat Kedah memang terpaksa terima hakikat Kedah tersingkir di saingan AFC Cup di semi-final ASEAN Zone, bukannya semi-final AFC Cup betul, tapi hanyalah di zon Asia Tenggara. So benda tu kena diterima hakikat lah oleh pasukan Kedah. Dan benda yang positif boleh saya puji adalah tentang kemasukan Kamel di second half semalam. Masukan Kamel nampaknya di bahagian kanan, nampaklah yang Kedah ada positif. Apabila pertama pun tak boleh nak bergerak bebas sangat, tetapi kena ingatlah sebab second half tu memang PSM Makassar lebih kepada untuk slow down the tempo
tempo nak kurangkan intensity sebab mereka dah lead 2-0. So masukkan Kamel tu bolehlah untuk halang sikit pergerakan daripada Pratama. Tapi itu pun ada beberapa counter attack ataupun attack yang dilakukan oleh PSM Makassar yang hampir menambah jaringan. Nasib baiklah PSM Makassar ni 2 lawan 1 dengan keeper pun dia tak faham tentang offside, dia passing. Kalau tak, Kedah dah kena 3 lebih awal lah pada perlawanan semalam. Dan untuk Ifwak, saya boleh katakan goalkeeper yang terbaik. Ifwak berjaya menjalankan tugas dengan sangat cemerlang. Bagi saya, bukannya kesalahan Ifwak, beliau berjaya menjalankan tugas dengan sangat baik, tetapi daripada segi defending error banyak, beliau terpaksa cover. Bagi saya, Ifwak tak salah game ni, beliau perform dan sebagainya. Untuk Fayad, tahniah anda skor 1 gol dan berjaya untuk menunjukkan satu performa yang menarik. Tetapi sayang, bola sepak adalah game berpasukan. Sekiranya pasukan semua tak perform, hanya 1 ataupun 2 individu sahaja yang perform, maka tak boleh nak buat apa-apa jugalah. So, jadi kualiti Kedah sampai situ saja. Saya mengharapkan pengurusan dan juga pasukan taktikal Kedah berjaya untuk ubah Kedah jadi lebih baiklah dalam saingan Liga Super, dan untuk Piala Malaysia nanti pula kita nak tengok Kedah macam mana. So, itu sajalah. Assalamualaikum.